Kita nak bersama dengan seorang, bagaikan dia membaca berita dan sesama diuji dengan rambut yang sebegitu menyebabkan pernah berlaku tekanan dalam hidup pengacara ini yang juga seorang model, iaitu Amin Hayat Abdul Rahim. Terima kasih bersama kita. Okey, terima kasih Fitri, terima kasih Fariha. Dah boleh terus baca berita dah, Amin. Okey. Baik, lebih kurang 5 tahun lalu ya. Kita tengok Amin tiba-tiba botak. Ramai katakan mungkin imej baru. Tapi bila kita selidiki, rupanya ada bermula dengan macam tumpukan ya. Ya, betul. Mungkin dapat Amin imbas kembali. Okey, pada tahun 2016 lah. Itu kali kedua saya telah mengalami alopecia areata. Bermula daripada duit 5 sen ataupun duit 10 sen, bermula daripada tepi. Lepas tu lama-lama dia makin besar. Jadi macam peta dunia. Kalau saya tak shave, saya tak botak, dia akan jadi macam macam anjing kurap lah, lebih kurang. Jadi dia betul-betul memberikan satu tamparan yang hebat. Motivasi ketika itu memang merudum. Sebab apa? Sebab selama ni saya menjaga penampilan, grooming dan sebagainya. Jadi bila ada masalah sedemikian kan, jadi macam kenapa aku tiba-tiba jadi macam ni kan? Dia bukan sakit. Dia tak sakit ada di dalam. Dia tapi dah psikologi dan sebagainya. Psikologi. Sebab pada peringkat awal Amin, ada yang berkata mungkin Amin ni buat badan, kemudian mungkin mengambil suplemen ke apa semua, itu mungkin memberi kesan kepada dia. Tapi bila Amin berjumpa dengan pakar, apa yang dinyatakan? Okey, pakar mengatakan bahawa dia merupakan satu penyakit autoimun. Ya, apabila badan kita kadang-kadang kita boleh bertindak balas melalui produk-produk yang kita gunakan, lifestyle kita gunakan dan sebagainya. Dan paling utama adalah stres lah. Stres boleh menyebabkan alopecia areata. Baik. Ya. Kita nak tahu adakah itu antaranya dan juga mungkin penjelasan yang lebih mendalam berkenaan dengan penyakit alopecia ini. Kita nak bersama dengan Dr. Mira Kupusami, merupakan pakar perunding dermatologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Doktor? Hello, hai. Selamat pagi, Doktor. Hai, Doktor. Okey. Tadi mungkin doktor pernah dengar sedikit kan perbualan kami dengan Amin Hayat. Mungkin doktor boleh terangkan sebenarnya alopecia ini. Sebab kita tahu walaupun kita tak nampak derita kesakitan, tetapi kesakitan yang lain sebenarnya yang dialami oleh pesakit itu. Dan mungkin doktor boleh terangkan lelas sebenarnya apa penyakit ini, apa sebenarnya? Actually sebenarnya yang Encik Amin bagi tahu tadi, penyakit ni it is autoimmune. Maksudnya badan kita serang rambut kita. Oh. So dan ini biasanya disebabkan dia tak ada satu punca yang menyebabkan dia. Dia biasanya ada faktor genetik dan faktor persekitaran seperti stres, kekurangan tidur, kekurangan vitamin dan apa-apa pertukaran di persekitaran. Dan malangnya antara sesiapa pun kita boleh kena penyakit ni. Maksudnya bukan dewasa, bukan orang dewasa saja. Kanak-kanak sampai dewasa, sesiapa pun boleh kena penyakit ni. Doktor, kalau melihat kepada nisbah jantina, lelaki atau perempuan doktor yang lebih banyak diserang alopecia areata? Okey, sebenarnya perempuan yang lebih banyak diserang alopecia areata, tetapi simptom untuk pesakit lelaki lagi serius. So dia akan jadi lagi botak. Oh, lagi serius. Okey, saya nak tanya Amin. Mula-mula tu dia tak ada ke rasa macam gatal ke? Tanda-tanda tu memang tiba-tiba Amin bangun tengok dah kenapa hilang. Dia sebenarnya tak ada rasa pun. Memang tak ada rasa pun. Apabila kita mandi tu kadang-kadang lepas saja shower kan, lepas mandi kita nampak rambut kita gugur lebih banyak. Dan kita pergi ke salon, and then my stylist lah mengatakan bahawa Amin, kenapa tiba-tiba ada botak bulat duit 5 sen, duit 10 sen kat belakang ni. So ada rasa macam kenapa ni kan. Jadi bila kita dah jadi bertambah stres dan ditambah lagi dengan kawan-kawan kita buat lawak lah, buat jenaka tentang masalah kita ni kan. Jadi itu menambahkan lagi stres lah. Bila lagi stres, itu menyebabkan jadi bertambah serius. Sebab Amin segera dalam kategori yang cepat juga untuk akses kepada pakar ya, untuk mendapatkan rawatan. Jadi pada peringkat awal, macam mana bila tahu ini sumber boleh rawat ni, macam mana memberi keyakinan kepada Amin bahawa ada teknologi baru yang boleh membantu semua masalah ni? Alhamdulillah, saya ramai kawan-kawan yang berada di dunia perubatan, terutama di dunia estetik ini. Jadi Alhamdulillah, Dr. Ting Song, salah satu doktor pakar yang berkaitan dengan masalah saya ini telah membantulah. Daripada situlah saya selama 15 bulan, satu jangka masa yang agak panjang sebenarnya. Bukan terus rambut tu terus tumbuh, tidak. Dia stage by stage lah.
banyak saya lakukan, antaranya PRP, antaranya laser terapi dan sebagainya. Dan pemakanan juga, tidur dengan cukup, manage our stress. Itu penting. Itu dia. Okey, doktor. Saya tahu, bila seseorang itu telah mengalami macam tadi Amir kata membelah ada 5 sen kan? Kita perasan ada sebesar 5 sen tu. Jadi bagaimana tempoh tu yang kita kena cepat-cepat sedar dan pergi jumpa doktor, mendapatkan rawatan tu sebenarnya macam mana? Sebenarnya kalau dia just 5 sen macam tu, kebiasaannya dia akan tumbuh sendiri tanpa membuat apa-apa. Tetapi yang bahayanya, yang 5 sen tu boleh menjadi lagi satu 5 sen dan dia bercantum apa yang jadi dekat Encik Amin ni. So pada pendapat doktor, kalau dah jumpa satu tumpuk yang ada rambut gugur, baik jumpa doktor terus. Lebih kurang dalam seminggu 2 minggu baik jumpa dengan doktor. Jangan biar terlalu lama. Betul. Doktor, kalau masih ada faktor yang menyebabkan alopecia ni, mungkin stres, faktor cara pemakanan, ditambah pula dengan sekeliling yang mungkin tercemar dengan bahan kimia. Jadi sangat menyumbang. Bermaksud kena ada satu motivasi untuk bergerak ke tahap yang lain. Sebab kalau layan stres dengan pemakanan tidak dijaga, dia terus bila baik sekejap nanti akan jadi balik, doktor. Ya memang penyakit ni boleh jadi balik. Seperti yang berlaku dekat Encik Amin juga, dah 2 kali berlaku. Dan apa yang biasanya dia tak berlaku balik, tetapi kalau dia sudah berlaku balik, kemungkinan untuk dia berulang lagi memang ada. Dan kadang-kadang pesakit tak hanya melibatkan kulit rambut dekat kepala, dia boleh menyebabkan dekat bulu kening, bulu mata dan bulu dekat badan lain. Doktor, sebab alopecia ni dia banyak jenis juga kan? Betul. Yang Mungkin alopecia doktor yang boleh bulat terangkan. Yang alopecia yang bulat-bulat ni yang common kita tengok ialah alopecia areata. Tetapi ada juga alopecia areata yang bukan bulat. So dia macam orang lelaki yang dah berumur jadi botak, yang tu pun boleh menjadi alopecia areata sebenarnya. Dia memang tak ada apa-apa rasa macam tadi Amin kata tiba-tiba tahu je. Ada tak yang menimbulkan macam gatal kepala dulu ke? Simptom awal Simptom awal tu? Tak ada simptom awal sebenarnya. Dia akan jadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba je. Itu dia. Jadi Amin pada masa sama, yang pertama nak merawat kulit kepala. Yang kedua nak merawat kemurungan juga lah. Sebab anda tampil di depan, kemudian orang bertanya itu dan ini. Macam mana anda mendapatkan support system yang bagus? Okey, alhamdulillah sejak TV9 mendedahkan laporan berita saya mengalami alopecia areata ini, ramai sebenarnya masyarakat di luar di sana, terutamanya ada ibu-ibu dan ayah-ayah yang mempunyai anak sekecil umur 4-5 tahun yang mempunyai masalah alopecia areata. Dan ada yang menyentuh jiwa saya apabila mereka berkongsi kesedihan bahawa anak berkongsi tu cakap, ibu-ibu, bila rambut nak tumbuh? Jadi bayangkan, anak sekecil 4 atau 5 tahun, perempuan, jadi begitu. Saya dah dewasa, dibuli, dibuli oleh teman-teman. Kepala macam telur lah, kepala macam penyu lah dan sebagainya kan. Jadi bayangkan kalau anak-anak kecil sedemikian mempunyai masalah sedemikian, dibuli di sekolah dan sebagainya. Betul. Dengan rakan sebaya. Itu derita yang kita tak nampak di mata tau. Itu derita dalaman tu lagi bahaya sebenarnya. Doktor, kita nak tahu apakah antara rawatan yang boleh dilakukan sekiranya individu ini mengalami alopecia areata ni? Antara rawatan yang pertama ialah injection steroid kepada tempat yang tumpuk-tumpuk botak tu, ubat sapu steroid. Kalau kawasan tu dah terlalu luas, kita boleh memberi ubat makan, ubat injection, dan rawatan seperti yang Encik Amin bagi tahu tadi, PRP, low level light laser, yang tu pun boleh membantu. Apakah juga diperlukan, doktor, suplemen yang sesuai untuk membina kekuatan rambut dan sebagainya? Okey, sekarang kajian menunjukkan vitamin D dan zinc sangat penting untuk kesihatan rambut kita lah. So selain tu kurangkan stres dalam hidup kita dan tidur secukupnya, itu paling penting. Itulah cabaran teknologi moden kan, seorang ramai yang menjaga malam semua. Okey, dengan stres pekerjaan dan sebagainya itu memang mencabar. Macam Amin sendiri bagaimana? Sebab penyakit ni boleh berulang lagi. Tapi bagaimana persediaan mental Amin sendiri sekiranya ia berlaku kembali?
Bagi saya lah, saya telah mengalami satu situasi yang teramat sukar dalam hidup ini kan. Selama 15 bulan diuji alopecia. Tapi sekiranya lah datang lagi ujian, saya terima dengan reda dan alhamdulillah. Jadi apa yang boleh saya lakukan adalah manage my stress, urus stres dengan lebih baik. Dan selepas saja menambahkan dunia berita di TV9, saya venture new things in medical industry. Saya menjadi konsultan kesihatan ketika ini di klinik teman. Amin juga sama membantu mereka yang mengalami perkara yang sama jugalah. Okey. Dan sebagai trivianya, sebelum ini, Amin Hayat adalah tetamu MHI tahun 2005. Okey. 2005 Bermulanya dari situ. Dan berbual Amin Hayat, kemudian dia akan muncul di TV9 dan itulah berlaku pelbagai coretan hidupnya. Tapi ada satu diuji pada anda, tapi anda tampil dengan membantu komuniti. Sebab ada komuniti yang ramai juga yang memerlukan khidmat nasihat, motivasi terutamanya untuk kekal positif dengan adanya teknologi perubatan ini. Betul. Baik, mungkin nasihat Amin jugalah kepada individu yang mungkin kadang-kadang malu kan. Bayangkan kalau kita ni macam kami ni berhijab, kalau rambut gugur pun dah mendatangkan satu motivasi diri yang sangat rendah. Macam risau dan sebagainya. Ini kan pula kalau misalnya macam Amin kan dan juga individu-individu lain merasakan penampilan tu kan perlu dijaga kan. Mungkin nasihat kepada mereka yang mengalami perkara yang sama. Jangan sedih-sedih, jangan segan-segan untuk berkongsi sebenarnya. Berkongsi kepada orang yang boleh dipercayai, kepada teman-teman yang boleh memberikan nasihat ataupun mendengarlah nasihat. Dan tepiskanlah segala tomahan, cercaan, hinaan dan anggap itu sebagai satu cabaran untuk kita ke depan untuk menjadi lebih baiklah. Dan Dr. Mira mungkin ada sesuatu lagi nak diberikan nasihat kepada orang awam, antaranya ada di uji sebegini, cepat-cepat tampil untuk mendapatkan rawatan. Doktor, silakan. Betul, sebab antara satunya ialah cepat dapatkan rawatan. Nombor dua ialah mungkin diagnosis yang berlainan. So dia mungkin bukan alopecia areata. So cepat dapatkan rawatan. Itu nasihat. Mungkin lain kes keunikan yang berbeza mungkin ada kaitan dengan apa-apa ke, kita tak tahu. Jadi rawatan adalah amat penting. Sampai mungkin ada juga yang mungkin kata pengaruh kata guna tradisional, tapi kita juga harus mendapatkan rawatan moden kerana teknologi sentiasa berkembang maju. Terima kasih kepada Dr. Mira Kubusami. Thank you. Okey, itu dia Dr. Mira Kubusami, pakar perunding dan pakar perunding dermatologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Amin. Terima kasih. Okey, terima kasih. Anda kelihatan semakin segak sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kan? Ada nak nyanyi lagu apa-apa? Ada tak? Tak ada lah, nanti saya silent pula jadi jadi host MHI pula hari ni pula kan. Boleh. Okey, itu dia sikit perkongsian daripada Amin dan juga doktor. Dan pastinya kita sebagai rakyat juga sebagai masyarakat sebenarnya perlu memberi juga sokongan motivasi. Bila dah faham tu, kita tahulah maknanya mereka menghadapi ataupun berdepan dengan satu situasi yang sukar dalam psikologi mereka. Sebab perubat ni bukanlah sapu hari ni, esok ada kan. Kadang sampai itulah makan tahun, ada juga yang mungkin dah okey kemudian jadi balik. Dan melihat kepada individu yang datang ni, dalam masa menembuh mereka, semuanya memang yang seorang yang aktif ada yang bersukar, ada yang terlibat dengan kecantikan, tapi tetap akan diuji. Tinggal anda yang kena bertahan dengan motivasi untuk kekal dalam kebaikan itu.